Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pengurusi majlis, pengurusi masjid, ashabul fadilah tuan imam dan muslimin muslimat yang dipilih oleh Allah untuk Allah bagi perasaan teringin untuk datang dan beriktikaf di rumah Allah, dan kemudian mungkin hari cuti tak ada kerja, kita tunggu sekejap sehingga masuk waktu dan kita beredar dengan niat berada dalam rumah Allah ini, niat beriktikaf. Negara kita sekarang ni dah ramai jemaah haji yang pergi ke Madinah, dan daripada Madinah mereka ke Mekah. Semasa mereka berada di Madinah, kita yang pernah pergi dulu pun berebut-rebut nak masuk Raudhah. Pahalanya besar. Dan malam ni pun kita sebenarnya juga berada di Raudhah juga, taman syurga, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu berjalan, kamu tengok ada taman syurga, farta'u, berhenti, duduk sekejap. Jadi kata ulama hadis, farta'u riyadul jannah, taman syurga ialah mana-mana tempat yang kita berbicara tentang agama, maka itu dipanggil taman syurga. Jadi Masjid Datuk Kamarudin malam ni bertukar nama Masjid Taman Syurga. Tuan-tuan sekalian, ilmu yang paling mahal sekali ialah ilmu bila kita berbicara tentang Allah. Paling mahal. Kalau cerita tentang makan, ilmunya lebih kurang cerita bawang, cerita lada, cerita ikan, cerita daging, cerita kambing. Itulah ilmu makan. Kalau kita cerita soal rumah, buat rumah, cerita simen, cerita pasir, cerita batu, cerita pokok bunga. Kalau kita cerita soal indeks komposit, cerita tentang felda dan sebagainya, naik turun tu. Tapi bila kita berbicara tentang ad-din, kita cerita tentang Allah, Tuhan sekalian alam. Bila cerita tentang ad-din, agama, cerita syurga, cerita neraka. Kita bercerita soal hidayah, soal taqwa. Dan malam ni kita nak cerita salah satu di antara asas agama kita yang bernama istiqamah. Malam ni. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, cerita istiqamah ialah cerita yang saya tak tahu tuan-tuan dah faham ataupun tak faham, ataupun mungkin sudah ada ustaz lain yang bercerita. Yang kedua, bila cerita agama, saya nak mulakan cerita istiqamah dengan soalan untuk saya dan tuan-tuan.
Apa cita-cita tuan-tuan? Apa cita-cita? Saya tanya cita-cita ni sebab kita ada cita-cita dunia, ada cita-cita akhirat. Cita-cita masa sekolah rendah biasa nak jadi polis, nak jadi askar. Zaman dululah. Zaman sekarang kalau tanya apa cita-cita, nak jadi angkasawan. Angkasawan tu seorang aja. Cita-cita nak jadi doktor, nak jadi pemain bola sepak, nak jadi orang alim, tak berapa dengar lagi lah. Yang kedua, cita-cita sebelum pencen lain. Cita-cita lepas pencen, ada tak tuan-tuan yang cita-cita? Saya cerita kalau orang pencen, sebab orang pencen ni orang yang sudah tidak ada lagi kapet merah. Dia sudah bersih daripada terpaksa mengampu, dah tak ada dah. Kepentingan dunia dah tak ada dah. Sebab sudah pencen. Jadi kepada orang pencen, yang belum pencen lagi lah, kepada orang pencen kena letak satu kita punya cita-cita. Antara cita-cita kena ada sebelum kita jumpa dengan Allah, nak jadi orang muttaqi. Muttaqi seorang, muttaqiyan, muttaqun ramai, nak jadi orang bertakwa. Wajib, cita-cita itu wajib. Yang kedua yang kita kena ada ialah cita-cita nak jadi orang yang istiqamah. Tuan-tuan nak tanya, ada tak tuan-tuan baca doa minta supaya istiqamah? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, ikut saya malam ni sekejap baca. Allahumma urzuqna, ataupun Allahumma rzuqna ala nahji al-istiqamah wa a'idhna min mujibati an-nadamah. Doa tu diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Allahumma rzuqna ala nahjil istiqamah. Ya Allah, tolonglah bagi aku rezeki tetap di atas istiqamah, dan jauhi aku daripada orang yang rugi dan derita sebab tak dapat istiqamah. Jadi wajib minta istiqamah ini. Kenapa wajib minta istiqamah? Sebab kita berjanji dengan Allah 17 kali sehari semalam. Kita minta istiqamah tapi tak perasan. Kat mana tuan-tuan minta? Kat mana minta? Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku, apa dia? Siratal mustaqim. Hidayah ada banyak tuan-tuan. Hidayah ada banyak makna. Salah satu hidayah ni ialah petunjuk mana betul mana salah. Satu. Hidayah yang kedua ialah wazidnahum huda. Dah dapat hidayah, Allah tambah lagi hidayah. Maknanya kita dah jumpa jalan betul, kita meningkat, makin baik. Tak cukup dengan makin baik tu, dia kena ada berterusan, dan berterusan baik itu namanya yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan kami jalan lurus. Jalan lurus. Jadi tuan-tuan, jalan lurus tu namanya mustaqim. Sifatnya istiqamah. Ulama kata, siapa-siapa dapat jalan lurus dan istiqamah, konsisten jalan lurus kat bumi ni, mustaqim, kita akan dapat siratal mustaqim di akhirat nanti, jalan betul. Jadi nak dapat siratal mustaqim, selamat di padang mahsyar, kita kena selamat dulu mustaqim atas muka bumi ni. Jadi
mustaqim. Yang pertama, jalan betul. Sifatnya istiqamah. Dalam bahasa mudah, kita tengok makna istiqamah ni ialah yang kita sebut dia panggil berterusan, komitmen di atas kebenaran. Itu dipanggil istiqamah. Istiqamah. Kalau orang pergi haji, yang mungkin saya pernah sebut, istiqamah, orang pergi haji ni dia panggil mabrur. Mabrur tu bahasa Arab asal daripada perkataan birrun. Birrun kita sebut birrul walidain. Birrun ialah buat baik. Kemudian mabrur diterima, sebab haji ada 3. Yang pertama dia panggil haji mabrur, haji mardud, haji ditolak. Pergi Mekah, anda tidak niat buat haji, tolak. Pergi Mekah, dah berniat, tak jumpa padang Arafah. Pergi kat Jeddah, makan angin. Silap driver, balik salah dan sebagainya. Dia panggil haji mardud, ditolak. Yang kedua dia panggil haji makbul, haji yang sah. Sah, rukun semua sah, tapi dia hanya diterima saja, tapi amalan tak ada. Sah, tapi mulut tak jaga. Sah, tengah-tengah wukuf di Arafah main WhatsApp, gambar tak elok. Dia diterima. Yang paling special haji mabrur. Jadi yang dimaksudkan mabrur, mabrur berkait dengan istiqamah. Apa dia mabrur ni? Mabrur ialah dipanggil dawamul birri. Kebaikan yang kita buat tu di Mekah, di Madinah 40 hari ke 15 hari ke, bila balik Malaysia berterusan buat baik. Istiqamah tu namanya mabrur untuk orang pergi haji. Jadi kalau anda pergi Mekah, Mekah baca Quran, Mekah baca Quran, balik Mekah Quran hilang, itu tak mabrur. Sebab tak istiqamah. Di Mekah yang saya sebut, pergi Masjid Haram, balik Mekah haram, tak pergi masjid, itu bukan mabrur namanya. Itu tidak istiqamah namanya. Ramadan, mari masjid, selesai Ramadan, selesai tak mari masjid, tidak istiqamah namanya. Takwa tak dapat. Banyak cerita lah. Jadi istiqamah ni ialah berterusan kebaikan yang kita buat. Istiqamah. Saya dulu ada pengalaman, pembantu rumah saya pernah sebut, pembantu rumah saya ni ada 3 orang, 6 tahun berhenti. Yang seorang tu 4 tahun kahwin, jatuh cinta dengan polis, hilang. Seorang tu 3 tahun, lepas tu kena sihir, balik. Lepas tu datang seorang pembantu rumah, nama pembantu rumah tu Istiqamah. Saya pun inilah, harap-harap tahan 10 tahun okey lah. Sebab lain 6 tahun, 4 tahun. Bila masuk Istiqamah 3 bulan dah gaib. 3 bulan nama Istiqamah, gaib tu sampai sekarang tak jumpa. Jadi Istiqamah ni bukan nama je lah. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, bila cerita Istiqamah, cerita apa? Cerita Istiqamah dia adalah cerita iman. Cerita iman. Mana tahu cerita iman? Tadi yang pertama kita baca, pentingnya istiqamah. Allah meletakkan dalam sembahyang, awak kena minta 17 kali sehari semalam. Sebab 17 rakaat campur sunat, awak kena minta apa? Minta istiqamah. Letak. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, Al-Fatihah tu ibu. Yang ayat-ayat lain dia menerangkan yang 7 ayat tu. Jadi saya teringat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah apa jenis penyakit, ambil satu petua ni yang ditulis oleh para ulama. Saya lupa hadis, cuma hadis dia berkait dengan ada sekumpulan sahabat, beberapa orang pergi satu kampung, nak tumpang duduk kampung tu, orang kampung marah, halau. Jadi bila nak keluar daripada kampung tu,
nak keluar daripada kampung, orang beritahu penghulu ketua kabilah kampung ni sakit lama dah dan tak sembuh-sembuh. Ada seorang sahabat Nabi tu, dia kata, mai sini, aku terus berubat. Dia ambil air, dia baca Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Al-Fatihah 41 kali, buat pada air, dan orang tu diberi minum, sembuh on the spot 41 kali. Balik cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata iya. Jadi bila dia sembuh tu, orang kampung tu bagi kambing kat dia. Bagi kambing, buat balik upah dia baca ruqyah tu, kambing. Kemudian cerita kat Nabi, Nabi cerita bolehlah. Jadi nak beritahu, kalau anda jumpa orang sakit, anda sakit yang pelik-pelik, buka air pula, air gau ni sedang elok, macam air apa namanya, air apa ni, air Zam-Zam, anda baca 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, insya-Allah. Okey. Jadi Al-Fatihah ni ibu, tapi antara poin dia, cuba tengok ya. Sebelum minta ihdinas siratal Allah aja, alhamdulillah, tak apa. Jadi nak ceritanya, pertama sekali cerita iman. Yang kedua, cerita apa nak istiqamah ni bukan cerita kecil, cerita besar. Sebab dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang beriman, kalau dia sebut Tuhan kami ialah Allah, iman tu, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Lepas dia beriman, dia mesti istiqamah. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun padanya, alla tahzanu, jangan kamu tahzanu ni, jangan kamu susah, wala alla tahzanu, alla takhaf, jangan takut, jangan bimbang, wa ubshiru bil jannah, malaikat beri berita gembira syurga kepada siapa? Siapa orang-orang yang istiqamah. Ulama kata, bila malaikat tu mari, malaikat turun beritahu gembira, jangan takut, jangan bimbang. Katanya dua tempat. Yang pertama, ketika nak meninggal dunia. Nak meninggal dunia. Yang kedua, ketika bangkit daripada padang mahsyar. Jadi kita jadi tak takut sebab para malaikat yang datang beritahu, turun. Sebab tuan-tuan, kita semua tahu bila nak meninggal ni, bila orang nak mati, sangat menakutkan. Allah, saya baru terima berita tadi, jiran saya di kampung Terengganu meninggal pukul 5 tadi, jatuh muka ke depan. Jadi betul lah, kita ni masa muda-muda kalau jatuh okey lagi, bila dah tua-tua ni segala penyakit dah ada, cimane, darah tinggi semua ada. Bila jatuh berkecai. Berkecai bukan badan, dalam punya sistem berkecai, meninggal terus. Jadi orang nak mati ni, antara fitnah orang nak mati ialah syaitan dia akan bawa geng dia. Sebab syaitan ni dia nak meramaikan kita dalam neraka, dia akan ganggu kita biasalah, tapi saat yang paling dia kacau ketika nak sakaratul maut, dia akan, kalau kita nak takut, dia akan mari bawa datang muka orang-orang keluarga kita yang dah meninggal dunia. Dia akan mari belah kanan, dia akan bawa menyerupai wajah ayah kita. Dia kata, ana abuk, aku ayah kamu. Relax, tak apa, ayah ada. Ayah dulu, ceritalah, kita tengah tak larat tu, ayah dia pun disebut kebaikan dia dulu, cuma ayah tersebut mut ala dinil yahud, mati dengan agama Yahudi. Kemudian kalau tak jadi belah kanan, belah kiri pula datang ala surati datang dalam muka mak pula. Ni mak kamu, aku besarkan kamu dulu. Kalau betul sayang mak, mut ala din nasrani, matilah agama Kristian. Sebab tuan-tuan, kalau ada orang baik nak mati, anda tengok belah kanan, belah kiri, dia duduk seorang diri, pusing kanan, macam gelisah, anda kena ingat boleh jadi dia sedang dihasut
oleh syaitan. Jadi orang yang istiqamah, malaikat datang beritahu kita, jangan takut, jangan bimbang. Bila nak mati, satu lagi, bila bangkit di padang mahsyar al-qiyamah. Untung orang yang istiqamah. Siapa dia? Orang yang berterusan, konsisten, komitmen, dawam dalam buat taat. Macam siapa? Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan kan, malam semalam mari masjid tak? Malam semalam. Semalam mari tak semalam? Mari, bagus. Subuh tadi mari tak? Mari tak mari? Mari. Kemarin dulu mari tak mari? Mari juga. 2 hari kemarin. Tuan-tuan lah, istiqamah. Mari petang dan sebagainya. Hebat tuan-tuan. Jadi saya beritahu istiqamah punya hebat, jadi dia punya kelebihan yang sangat besar macam tu. Jadi kita wajib mencarinya untuk dapatkan istiqamah. Baik. Yang kedua, dia berkait dengan iman. Mana iman? Satu hari datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ni kasar. Dia jenis kasar, dia tak ada protokol. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi, dia kata, "Qul," dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, tolong bagi tahu aku apa itu Islam. Aku nak tanya kamu tentang Islam, dan lepas aku tanya ni, aku tak nak tanya orang lain dah, supaya aku boleh faham." Kalau dalam teks hadis, "Ya Rasulullah, qulli fiyya al-Islam." Tolong beritahu aku apa itu Islam. Qaulan, biar aku faham, la as'alu anhu. Lepas ni aku tak tanya orang lain lagi dah. Apa Nabi jawab? Rasulullah mengatakan, qul, jawab, amantu billah. Nak tahu Islam? Cakap, aku beriman dengan Allah. Nabi pendekkan ayat, fastaqim. Kemudian beristiqamahlah kepada kamu. So Nabi cakap pendek je. Sebab tuan-tuan, dalam Islam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sangat faham tentang latar belakang orang yang bertanya tu. Nabi faham. Bila dia bagi tanya je, Nabi faham, dan jawapan dia pun ikut latar belakang orang tanya. Jadi orang kampung, ilmu tak banyak, cakap pun tak banyak, dan sekaligus tu boleh berubah. Nabi cakap pendek, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Jadi sebab itulah istiqamah dia mesti bermula dengan iman. Kalau tuan-tuan kita ni iman kita kuat, istiqamah pun panjanglah. Kalau iman tak kuat, istiqamah kita, itulah, hari baik. Ada orang hari nak semayang, dia semayang. Hari tak nak semayang, dia tak semayang. Dia ingat semayang bapak dia punya. Tuan-tuan, sembahyang ni bukan untuk Allah. Contohlah, puasa bukan untuk Allah. Sembahyang untuk siapa? Sembahyang untuk kita. Anda sedekah, sedekah bukan untuk Allah. Sedekah untuk siapa? Sedekah untuk kita. Sebab tu kalau anda bagi sedekah, jangan fikir aku bagi ikut kemampuan, sebab bila bagi je, ini untuk aku di akhirat. Bukan Allah, aku senang-senang cari duit, turun pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang, rumah tangga tunggal langgang, rumah macam tongkang, jalan kangkang masuk longkang, senang-senang dia mari minta. So anda bagi sedekah bukan untuk orang tu. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi ingat, iman, beriman kepada Allah Subhanahu. Allah jawab dengan begitu mudah. Allahu Akbar. Ada setengah pula, ada sahabat Nabi tanya, apa itu Islam? Apa itu Islam? Tapi sebelumnya, orang Badui tadi, dia kata, tolong beritahu aku. Nabi kata, nak tahu Islam? Cakap, aku beriman, kemudian istiqamah. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata apa? Lepas ni, aku tak nak tambah-tambah lagi dah. Aku tak nak tambah-tambah lagi dah. Tuan-tuan, Islam ni bukan cukup itu saja. Ada banyak lagi, kena sembahyang sunat, sembahyang tahajud. Tapi dia tak nak tambah. Nabi kata kalau betul dia faham, dia masuk syurga. Jadi kita Islam ni kena faham. Contoh, ada seorang lagi tanya Nabi, apa itu Islam? Nabi tengok dia tu seorang yang pandai berfikir, seorang yang cerdik. Nabi kata Islam ni, kalau yang betulnya apa dia? Kalau kamu tahu 3 benda. Kalau kamu tahu 3 benda, Islam. Apa dia? Min aina anta? Kamu datang dari mana? Kalau kamu tahu, limadha? Kenapa kamu dijadikan? Yang ketiga,
kamu tahu ke mana kamu akan pergi. Kalau kamu dapat yang ni, itulah Islam. Syaratnya jawab dengan betul. Tuan-tuan, dari mana kita datang? Kalau kata saya datang daripada monyet, itu masalah. Saya datang daripada apa? Teori apa tu? Maslow, tak betul. Kalau kata saya datang daripada Adam, betul. Saya datang, saya asal daripada tanah, mungkin anda betul. Kalau anda boleh jawab, dari mana, di mana, kenapa anda sekarang kat bumi? Kalau kita boleh baca apa nama itu ayat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Islam kita betul. Kalau lepas ni kamu akan pergi ke mana? Kalau kita boleh jawab, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau boleh tahu ada akhirat, maka anda akan selamat. Pendek kata, ayat tu sebagai mukaddimah nak cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami latar belakang orang yang bertanya. Baik, balik kepada istiqamah. Jadi apa makna istiqamah? Apa makna istiqamah? Saya pernah jumpa seorang Jawa. Orang Jawa jumpa saya, dia kata, Ustaz, ayat dia. Dia kata, Ustaz tak payah semayang, Ustaz. Dia kata kat saya, Ustaz tak payah semayang. Saya pun termenung sekejap. Dia senyap. Dia kata, Ustaz faham tak? Saya kata, tak betul awak cakap. Dia pandai. Dia kata apa? Ustaz tak payah semayang. Kenapa tak payah semayang? Sebab Ustaz biasa semayang, dah biasa semayang, jadi tak payah semayang Ustaz tu. Mudah Ustaz semayang. Yang payah kami yang jarang semayang ni. Faham tak faham? Itu Ustaz tak payah semayang. Sebab apa tak payah? Sebab orang kalau dah biasa buat, dah jadi tak payah. Maknanya mudahlah buat. Yang payah tu, saya payah semayang. Sebab saya jarang semayang Ustaz. Tak faham sudah. Tak faham. Tuan-tuan, kalau Ustaz mengajar, salah satu adab belajar, kalau Ustaz ceramah, kalau anda tak faham adab belajar, anda kena buat-buat faham. Itu adab belajar. Jangan buat tak faham. Itu tak kurang adab. Tak maaf dua orang. Kalau ada buah lucu-lucu sikit, lucu tak apa sangat, anda kena senyum juga supaya kesian kat Ustaz kalau tak senyum. Gurau-gurau. Tuan-tuan, adab ni Islam mengajar al-adab qabla al-ilmi. Al-adab qabla al-ilmi. Adab lebih dulu daripada ilmu. Adab lebih dulu daripada ilmu. Kenapa? Sebab anda kena adab, ilmu adab kena lebih banyak, lebih dulu daripada ilmu. Sebab ilmu adab, bila anda ada adab, anda akan tahu bagaimana nak melayani ilmu yang kita belajar. Bila kita ada adab, bila kita belajar ilmu, kita ada ilmu fiqh, berlainan pendapat. Yang ni kata begini, yang ni kata begitu. Orang ada adab, dia pandai nak berlainan pendapat. Kalau ilmu ada, adab tak ada, gaduh. Orang alim gaduh. Dan sebab yang peliknya, kita ni berselisih pendapat lebih kurang 1-2 je. Kita berselisih pendapat. Contoh fiqh, sentuh lelaki perempuan batal tak? Itu. Satu lagi, subuh kunut ke tidak? 2-3 poin aja. Sembahyang tarawih 8 ke 20. Itu je. Dah nak gaduh. Imam Syafi'i dengan anak-anak murid dia tu, sekali dia berlainan pendapat, lebih daripada 250 hukum berlainan pendapat, tapi masih ada adab. Masih ada adab. Kita ada satu cerita, satu kampung tu, ustaz mari ceramah. Ustaz tu dia tak baca kunut. Ustaz ceramah tak baca kunut. Bila tak baca kunut, sudah semayang, jemaah tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tak baca kunut? Ustaz kata pendapat. Dia kata Ustaz lebih pandai daripada Imam Syafi'i pandai. Semua tak ada. Ustaz pun satu hal juga. Dah kampung orang baca kunut, bacalah kunut. Yang kawan ni bila Ustaz tak baca kunut, Ustaz tu kan pandai pada dia, mesti ada hukum pendapat. Jadi dah bila adab tak ada, tentu juga dia kata kat Ustaz. Dan hari tu juga, lepas ni jangan mari lagi sini Ustaz. Ustaz tu kena ban terus cerita bab fiqh kecil
ilmu tak tersebar. Sebab apa? Sebab tidak ada adab. Tak apa. So kalau saya buat kelakar tak senyum tak apa, tak ada masalah. Balik cerita. Itulah subhanallah. Tuan-tuan, kalau saya pernah sebut kot ceramah tu, kalau apa nama itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia pernah mengajar dekat Syria. Sekali dia mengajar 70 botol dakwat habis. 70 botol dakwat habis. Kenapa? Orang ustaz ceramah, orang tulis celup 70 botol dakwat habis sekali mengajar. Kita saya nampak dakwat pun tak ada, bolpen pun tak ada. Tak apalah. Anda tahu, dia ceramah, dia tak angkat muka. Dan orang datang, sekali datang 20,000 jemaah datang. Masjid dekat Syria tu kalau anda pergi, ada satu masjid, dia tak perlu pakai mikrofon. Dia ceramah, perkataan dia boleh pergi zoom orang dengar. Tapi dia ceramah, dia tak tengok jemaah. Tunduk je. Ceramah sedap, tapi tak tengok. Ceramah, tak tengok jemaah. Tengok buku je. Tuan-tuan apa rasa? Kalau ustaz ceramah, tengok buku je. Assalamualaikum, tuan-tuan, apa khabar? Seorang diri je. Apa rasa? Angkat kepala, tak ada orang. Tinggal anda seorang dengan rakaman je. Tapi dia ceramah sedap, tapi tak tengok orang. Tengok bawah je, tapi ceramah sedap. 20,000. Lepas ceramah, banyak kali ceramah, orang tanya dia, Ustaz, kenapa Ustaz ceramah tak tengok penceramah, tak tengok pendengar? Dia kata, aku tak nak tengok pendengar sebab jamaah ramai sangat. Bila jamaah ramai, sekali mari 20,000, aku bimbang, hati aku riak. Sebab tu dia tak angkat muka. Saya ceramah, angkat muka sebab jamaah saya lebih kurang 15,000 je. Itu tak masuk yang menyandor, yang pejam mata. Jadi saya rasa saya tak riak lah. Tapi kena angkat muka juga sebab dia rakaman kat sini. Gurau. Jadi ulang balik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut kat sini, bila istiqamah, ceritanya cerita iman. Yang kedua, cerita hidayah. Dia yang ketiga, hidayah, iman. Yang ketiganya, malaikat bantu kita ketika nak mati, ketika lepas daripada kubur. Dan satu lagi, istiqamah ni bukan senang. Bukan senang. Sebab itulah kita tengok ada orang, bukan orang, kita. Hari kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Hari bertasbih, berabuk tasbih kita. Orang lain semua tak peduli, tasbih je. Hari sujud, sujud. Hari sembahyang tahajud, tahajud. Lepas tu hari kita hilang, kita hilang. Hari tak nampak muka kat masjid, tak nampak muka. Kenapa? Nabi kata apa? Allahu Akbar. Cuba ikut saya baca ayat ni. Baca hadis Nabi. Sebut, Syayyabatni Hud. Sebut, Syayyabatni Hud. Syayyabatni maknanya, rambut aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut aku jadi uban. Rambut aku jadi uban sebab surah Hud. Yani syayyabatni suratu Hud. Rambut aku jadi uban sebab surah Hud. Sahabat tanya, ayat mana satu ya Rasulullah yang menyebabkan kamu jadi uban? Rasulullah beruban rambut sebab surah Hud. Tuan-tuan ada uban tak? Haji ada uban, nampak uban. Haji ada uban kat janggut, rambut tak ada uban. Haji uban semua dah. Janggut misalnya, lubang hidung pun dah beruban juga kau. Tawah gurau je. Orang pertama sekali beruban, anda tahu siapa dia? Yang pertama sekali, menurut buku yang saya baca, orang pertama sekali beruban ialah Nabi Allah Ibrahim AS, balik sembelih anak dia tu dalam peristiwa korban. Balik sembelih anak dia, rambut dia uban. Okey, jadi Rasulullah beruban. Katanya rambut Nabi ni uban, bukan semua, katanya lebih kurang 11 helai. Tak silap, rambut Nabi uban. Cuma Nabi beritahu, yang aku jadi uban rambut ni sampai putih rambut-rambut sebab aku duk fikir ayat ni.
Ayat surah Hud, apa ayat dia? Ayat berbunyi fastaqim kama umirta. Allah kata apa? Beristiqamahlah wahai Muhammad sebagaimana Allah perintah. Jadi Nabi Muhammad fikir nak istiqamah, yang peraturan yang Allah suruh nak sampaikan pada manusia, istiqamah. Bila saja Nabi suruh, yang Allah suruh, orang marah, orang hina, orang cerca Nabi. Jadi nak istiqamah. Kalau ikut manusia pula, Allah pula marah. Orang begini lain, orang begini lain. Rakyat pun berbeza, baru masuk Islam. Nabi duk fikir istiqamah, tahajud, bangun malam, nak jaga isteri Nabi, nak jaga rakyat, nak jaga ekonomi, nak perang. Istiqamah, fikir supaya komitmen sehingga beruban rambut-rambut. Kita beruban rambut sebab apa? Kawan saya seorang, dia macam saya juga, beruban sikit-sikit. Tiba-tiba jumpa, beruban habis sekejap dalam masa setahun je. Bila tu? Selepas dia kahwin seorang lagi. Dia kahwin seorang lagi, beruban terus. Dia tu muda lagi. Bini dia umur, ni saya nak marah ni, dia umur 47, bini umur 18. Aduh, letih tu. 18, Syekh. Dengki perkara baik memang diharuskan. Gurau. Jadi nak ceritanya, beruban sebab apa? Sebab bini ni anak 8, bini anak 2. Yang dia ni dulu ada kerja, sekarang kerja tak ada. Kerja tak ada. Isteri kedua tak ada kerja. Yang kerja bini isteri pertama, anak 12. Jadi Allahu Akbar. Jadi fikir bini ni, nak jaga bini sana bini sini, akhir sekali macam saya sebutlah, orang kahwin ramai ni macam itik. Tahu itik? Itik kan? Itik, cuba tengok itik berenang. Itik berenang, itulah orang kahwin ramai. Sebab itik berenang, dia berjalan atas air, nampak tenang je. Tapi kaki di bawah tu berputar-putar. Saya pula ajar dia. Saya ajak petua dia. Petua kalau kahwin ramai, rumah ni, anda contoh, anda nak balik rumah, contohnya nak balik rumah isteri ni, contoh hari Ahad, beritahu saya akan balik hari Ahad insya-Allah. Nak balik rumah isteri yang kedua hari Ahad, anda janji hari Ahad, tapi anda sampai hari Sabtu. Sebenarnya nak balik hari Sabtu, tapi beritahu hari Ahad. Jadi isteri sana tunggu hari Ahad, hari Sabtu dah sampai. Kenapa? Itulah saya dengan kamu ni lebih sayang, janji Ahad tapi mari Sabtu. Itu dia. Itu petua yang selamat. Kau janji nak balik pukul 5 petang, pukul 10 pagi dia sampai dah. Kenapa dia tipu? Jadi dia pun selamat 2-3 perkara, yang lain tak selamat. Jadi beruban cepat sebab apa? Sebab bini lah. Beruban cepat sebab duit, sebab kereta, sebab anak, sebab sebagainya. Jadi Nabi Muhammad beruban nak kekalkan istiqamah. Maksud saya, kena banyak fikir kenapa ni kita dah tua ni baca Quran tak konsisten hari-hari. Kenapa zikir tak konsisten, tahajud tak konsisten, sedekah tak, itu kena fikir biar sampai pening kepala. Muslimin yang rahmatullah sekalian. Okey, ringkas masa. Oleh kerana itu lebih kurang istiqamah, saya nak beritahu bagaimana nak dapat istiqamah. Ada beberapa cara. Yang pertama sekali, untuk dapat istiqamah, yang pertama sekali anda mesti ikhlas. Anda mesti ikhlas. Okey. Apa yang tuan-tuan faham bila saya sebut ikhlas? Apa yang kita faham? Saya, tuan-tuan, orang kita salah faham. Bukan semua. Bila sebut ikhlas, anda akan faham. Ikhlas maknanya jangan riak. Itu tak betul? Itu tak betul? Bila kata anda nak istiqamah, anda kena ikhlas. Okey, saya nak sebut hari ni, bila sebut ikhlas, bukan sahaja makna jangan riak. Anda tahu apa ikhlas? Ikhlas ialah
akidah yang teguh kepada Allah. Itu ikhlas. Asal makna. Tanpa campuran sebarang syirik. Syirik pula ada dua. Syirik yang namanya amalan, buat orang tengok, orang puji. Syirik yang kedua, yang lain tak ada kuasa melainkan Allah. Jadi anda tengok Al-Ikhlas sebagai contoh. Anda tahu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, tengok dalam surah tu tak ada pun ayat supaya ikhlas. Tapi surah tu dinama Ikhlas. Kenapa dinamakan surah Yasin? Sebab ada Yasin wal Quran. Kenapa surah tu dinamakan surah Al-Qalam? Nun wal qalami wa ma yasturun. Surah Al-Qalam. Kenapa dipanggil surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Al-Ikhlas, kenapa surah tu dipanggil Ikhlas? Tak ada pun perkataan ikhlas. Ikhlas ialah cerita bersih daripada sebarang syirik. Maknanya keyakinan kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak sebut satu perkara ya. Okey, sebelum tu saya nak sebut. Tengok bila Allah sebut qul huwallahu ahad, kenapa ada perkataan qul kat situ? Sebab ada orang tanya, ayat Quran, kenapa Nabi Muhammad sebut perkataan qul huwallahu ahad? Ingat ya, Allah tak sebut qul huwallahu wahid. Apa beza wahid? Apa beza wahid dengan ahad? Untuk maklumat anda, contoh, apa dia wahid? Wahid ini, gelas ini wahid. Kenapa wahid? Contoh ini gelas wahid. Isnan, dua. Mari lagi botol, ada 3 botol. Wahid, isnan, salasa, arba', khamsah. 10, 20. Bila 10, 20 maknanya itu wahid. Wahid maknanya dia boleh menerima pertambahan 1, 2, 3, 4, 5. Itu wahid. Tapi kalau ahad, satu-satu je. Kenapa turun qul huwallahu ahad? Datang orang kafir jumpa, ya Rasulullah, ansib rabbaka. Wahai Rasulullah, tolong cerita sikit silsilah Tuhan kamu. Tuhan kamu anak. Cuba cerita daripada mana Tuhan kamu ni. Sebab orang Yahudi semua Tuhan ada anak. Azan. Cubaan. Allahu Akbar, Allahu
La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh sambung sikit lagi? Boleh baik. Tuan sekalian, kat mana tadi orang kafir ni, orang musyrik, dia tanya Tuhan, Muhammad tolong cerita Tuhan kamu punya keturunan. Sebab agama lain Tuhan semua ada anak. Dalam Quran Allah cerita surah Taubah, Allah sebut waqala al-yahud Uzair ibn Allah. Waqala orang Yahudi kata Uzair ibn Allah. Waqala an-nasara al-masih ibn Allah. Orang Kristian kata Isa itu anak Allah. Jadi Tuhan kamu macam mana? Bila Tuhan kamu macam mana, dia sebut Jibril turun beritahu. Terus qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa. Saya teringat cerita Cat Steven yang bertukar nama kepada apa nama? Yang bernama apa? Yusuf Islam. Dia masuk Islam lah. Dia masuk Islam, tahu cerita kan? Dia dapat semua agama dia dah baca. Dia baca agama semua sampai masa dia baca Islam, dia lain. Kitab Quran lain, orang Islam lain punya perangai. Kemudian dia KIV dulu, tapi dia percaya dah. Satu hari dia pergi ke pantai dekat Malibu, pantai, lepas tu dia kena gulung di ombak. Masa dia gulung air ombak tu, dia kata kalau aku selamat, kalau Tuhan itu selamatkan aku akan cari Tuhan tu. So pendek dia selamat, dia pun terus mengucap 2 kalimah syahadah. Masa dalam interview, tak silap saya BBC London tanya dia, apa special agama Islam? Apa special? Dia kata specialnya sebab konsep ketuhanan dalam Islam jelas, tak ada sembunyi, tak ada apa. Jadi orang yang tanya dia tu, tolong bagi satu-satu apalah apa namanya ayat yang you boleh cerita kat kami, nak convince kami. Dia baca ayat qul huwallahu ahad Allahu samad. Dan akhirnya yang tukang tanya tu pun kemudian tu masuk Islam juga sebab konsep ketuhanan. Jadi tuan-tuan, maksud saya begini, orang nak istiqamah, anda nak terus beribadat ni, anda tadi kena ikhlas. Apa dia ikhlas? Ikhlas ialah, saya guna bahasa mudah, nak istiqamah ni ada 4. Yang pertama tauhid, yang ikhlas lah, tauhid. Yang keduanya ta'wid, dalam bahasa Arab dia panggil ta'wid, ta ain waw ya dal, ta'wid. Yang ketiga iqamah, yang keempat istiqamah. Ada 4 benda. Yang pertama benda tauhid, yang kedua iqamah, sorry pertama tauhid, yang kedua ta'wid, ta ain waw ya dal, ta'wid, bukan dot, dal. Yang ketiga al-iqamah, yang keempat barulah al-istiqamah. Cuma nak sebut yang kita punya istiqamah yang pertama yang dinamakan tauhid, apa dia? Ikhlas. Tuan-tuan, kenapa saya sebut ikhlas? Sebab bila kita nak menuju Allah, anda kena ingat 2 benda. Yang pertama dia panggil al-wasilah. Yang kedua, pertama al-wasilah, yang kedua dia panggil al-ghayah. Masalah bahasa Arab ni, tuan-tuan pandai Arab kan? Tak apalah. Pertama al-wasilah, wasilah ni jalan, al-ghayah matlamat.
Jadi al-wasilah jalan. Nak guna jalan mana? Jalannya ialah jalan tauhid. Bila anda rasa Allah yang nak kita besarkan Allah, nak cari kemuliaan di sisi Allah, macam saya sebut dulu, kalau tuan-tuan nak semayang, nak baca kuat-kuat, nak baca sedap-sedap, baca dengan niat saya semayang baca sedap, saya nak tunjuk kat siapa? Saya nak tunjuk Allah. Anda baca Quran banyak-banyak, orang tengok tak apa, niat aku nak tunjuk kat siapa? Tunjuk pada Allah. Bila nak tunjuk pada Allah, anda akan berterusan, bukan mengharap orang. Nak tunjuk pada siapa? Anda beli kereta besar. Kenapa saya beli kereta besar, rumah besar? Saya nak tunjuk pada Allah, sebab Allah bagi nikmat pada aku nak tunjuk pada Allah, bukan nak tunjuk kat TV. Anda tunjuk kat TV banyak-banyak, lembaga hasil dalam negeri pergi cari anda. Saya punya kawan saya seorang kosmetik punya bisnes. Dia yang duk tunjuk tu Datuk Diva, Diva pula tu. Vida, bukan tunjuk. Berjuta-juta dia orang kena bayar. Lembaga hasil jangan tunjuk, buat senyap tapi nak buat. Kenapa? Sebab Nabi sebut innallaha yuhibbu an yanzura athathu ala ni'matih. Allah suka sangat nikmat yang Allah bagi. Anda nak guna nikmat, nak tunjuk nikmat Allah bagi, nak tunjuk pada Allah, silakan. Jadi ingat, kalau kan anda buat nak tunjuk pada Allah, tahajud nak tunjuk pada Allah, derma bagi cek besar-besar nak tunjuk pada Allah, orang tengok dia punya pasal, baru anda istiqamah, sebab Allah yang menilai anda. Dunia tak seronok. Dunia kalau orang puji anda pun sekejap, lepas tu anda hilang, sebab dunia tak seronok. Nikmat dunia tak seronok, sebab nikmat dunia yang pertama dia jemu, dan yang kedua dia akan menyusahkan kita. Nikmat dunia jemu, lepas tu dia akan memberi akibat. Saya buat contoh, minta maaf tuan kalau makan lauk apa yang paling sedap? Contoh dunia ni, lauk apa makan yang sedap kalau makan? Apa? Ikan sungai. Masakan apa? Asam pedas. Asam pedas. Contoh, haji kita masakan pedas paling special. Tinggal kat mana? Tinggal kat sini lah. Asam mana asal? Negeri Sembilan. Contoh asam pedas seronok. Asam pedas paling seronok. Contoh saja. Kalau anda lenilah, anda contoh asam pedas paling sedap. Anda balik ke kampung, contoh Negeri Sembilan, mak kita pun sebut, yes, anak aku dah lama tak masak, tak balik. Bila lama tak balik, dia masak asam pedas. Pagi-pagi asam pedas, pagi-pagi asam pedas. Sebab anak kita baru balik masak. Sampai tengah hari makan apa? Oleh kerana mak tahu malam ni anak mak ni memang suka asam pedas, tengah hari asam pedas. Kita pun asam pedas. Semayang makan malam, hari ni makan malam pun oleh kerana anak mak ni memang suka sangat asam pedas, makan malam pun asam pedas juga. Ni paling sedap. Esok pagi makan pagi asam pedas, main dah 4 hari asam pedas, muka pun jadi macam perkasam. Contoh, seronok. Tapi dunia dia akan jemu. Okey, contoh asam pedas sedap. Sedap asam pedas, kat mana sedap dia? Kat mana sedap? Kita makan kat mana sedap? Kita makan sedap kat sini je, sampai kat halkom makan sedapnya sampai kat sini habislah. Bukan makan sedapnya sampai kat bawah, alah sedapnya, besok buang air, alah ruginya. Tak ada. Sedap sekejap sangat. Hari-hari asam pedas, gulai, kolesterol, mai kolesterol, jantung. Jadi dunia ni, jadi nak istiqamah, manusia tak boleh buat apa. Jangan harapkan manusia. Sebab tu saya sebut, anda buat sesuatu, saya nak tunjuk siapa? Tunjuk pada Allah. Derma, barulah anda seronok. Itu makna ikhlas. Apa dia? Aku tak bergantung pada manusia, hanya bergantung kepada Allah. Saya nak sebut satu poin, penting poin ni. Istiqamah lebih hebat daripada karamah. Ini kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata istiqamah lebih hebat daripada karamah. Orang Melayu panggil keramat. Tahu keramat? Tahu keramat? Karamah.
Benda pelik yang Allah bagi pada orang yang baik-baik berlaku ikut itu keramat. Tahu karamah? Antara karamahnya boleh jalan atas air, boleh terbang macam di Terengganu dulu. Tuan Haji Abdul Rahman Limbong dulu, zaman Inggeris dulu. Orang pernah dia duduk kat Malaysia dan masa tu dia duduk kat Mekah buat haji. Yang pelik tu buat haji Tuhan bawa durian, buah durian bawa kat Mekah. Durian 3-4 hari rosak. Durian ni tuan-tuan, anda jumpa orang Arab puji durian. Apa kata? Orang Arab dia puji durian, dia kata ta'muhu minal jannah. Orang Arab bila makan durian dia kata rasa buah durian daripada syurga. Dia puji. Lepas tu dia sebut warihuhu minan nar, tapi baunya daripada api neraka. Orang Arab. Jadi saya sebut, ingat dia, karamah. Apa karamah? Istiqamah. Tuan-tuan boleh mari semayang tiap-tiap hari kat masjid mana pun, dengar semayang je, dengar azan, anda pergi tak istiqamah tu lebih hebat daripada karamah. Yang wali-wali karamah tu, macam kawan saya, wali betul, dia pernah bawa kereta, mampu habis minyak, dia ambil air mineral water, dia taruh, berjalan kereta tu tuan-tuan. Dia berzikir banyak, saya tengok dia berzikir memang kuat betul. Dia pernah masuk hutan 40 hari berzikir, memang hebat. Dia mati, dia muka kecil, muka Jawa ke mana, kecil, hitam. Bila dia mati tuan-tuan, lepas mandi jenazah tu, hidung jadi cantik, muka putih macam orang Arab. Sebab ingat, karamah hebat. Tapi ingat, ada setengah orang ni, dia karamah dia berlaku selepas mati, baru ada karamah. Jadi karamah, ada tu lagi mu'jizat, sihir. Sihir ni buat benda pelik, kemudian benda tu boleh diulang banyak kali, maka dia nama sihir. Macam dekat Shah Alam, ada orang dia boleh belah jantung dengan tangan. Dia masuk dada, masuk dalam dada, buat keluar jantung. Ada pula tu ketumbuhan. Macam kawan saya orang Sudan, dia ada ketumbuhan dalam perut. Pergi jumpa seorang bomoh tu, tangan dia baca-baca, masuk dalam perut, buat keluar ketumbuhan tu seketui. Kawan tu yes, sihat. Minggu depan pergi scan, ada lagi seketui tu. Yang dia keluar apa tu? Wallah, itu sihir. Dia tipu kita. Jadi ingat, istiqamah, anda baca Quran berterusan pagi petang, anda istiqamah berderma qiyam tahajud, lebih hebat daripada apa dia? Karamah. Satu. Orang kampung saya ada seorang, orang kampung saya dulu hebat. Memang baik sungguh orang alim tu. Dia pernah dia baik. Dulu kampung dulu buang air tepi sungai. Jadi dia nak pergi mandi kat sungai, ada budak-budak muda berak tepi sungai tu. Dia tengok dia orang alim turun, dia buang air besar, dia ambil saji, dia tutup. Jadi dia nak perkenalkan orang alim tu. Jadi kawan tu turun, dia kata, "Haji, ada telur dalam serkup tu." Telur. Dia pergi buka, telur, betul-betul telur. Yang kawan tu dia bertelur. Buang air besar, telur. Satu kali musim banjir, air laju ke sini. Yang alim tu naik perahu tu, kemudian orang budak muda teruk perangai, dia tak bagi pendayung tu. Jadi hanyut, rupanya tak hanyut. Dia punya perahu tu boleh berjalan merentas air laju tu tanpa kayuh. Itu karamah. Dia tak nak Allah bagi, tapi ulang balik, istiqamah lebih hebat daripada karamah. Jadi anda betulkan diri anda. Ikhlas maknanya ingat ya, nak istiqamah bila anda kena faham. Pertama, wasilah, nak istiqamah, wasilah tauhid kena betul. Yang kedua, ghayah, matlamat. Apa matlamat dia? Anda buat apa-apa ni nak dapat istiqamah, ikhlas je lah. Anda kena niat untuk dapat redha Allah. Untuk dapat apa? Untuk mendapat redha Allah, anda akan istiqamah. Redha Allah, anda akan istiqamah. Redha Allah. Cuma saya nak sebut ya,
ada orang kata siapa-siapa dia yang beribadat sebab nak cari syurga, orang tu tidak ikhlas. Ada orang sebut kan, siapa-siapa yang beribadat sebab nak cari syurga tak payah, siapa-siapa ibadat sebab takut kena api neraka, itu tak betul. Yang betulnya sebab Allah saja. Sebenarnya kalau anda beribadat sebab nak cari pahala, hukumnya boleh, hukumnya sah, tak ada dosanya. Sebab Nabi sebut pahala banyak. Cuma nak beritahu, Nabi ajar satu benda je, jangan syirik. Kalau anda syirik dua, buat kerana orang, buat kerana orang, anda tak istiqamah. Kalau ada kuasa lain daripada Allah Ta'ala, anda mengharap kuasa, anda tak akan istiqamah. Okay? Jadi sebab tu tuan-tuan, supaya tak syirik, Nabi ajar sebelum tidur anda kena baca qul huwallahu falaq, anda kena baca qul ya ayyuhal kafirun. Untuk maklumat anda, surah qul ya ayyuhal kafirun tu ataupun al-kafirun, ulama gelarkan dia surah al-ikhlas yang kedua. Surah ikhlas yang pertama qul huwallahu ahad, surah ikhlas yang kedua digelaranlah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma aku tak sembah. Maknanya anda tidak syirik, tak peduli pada orang, anda kena sabit dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata ibadat ada 3 jenis. Kalau anda ibadat untuk cari syurga, dia panggil ibadatut tujar, ibadat orang buat bisnes. Nak syurga tak apa, sebab Allah dah sebut. Yang kedua, ibadat, kalau anda beribadat, ibadat supaya anda ni apa namanya, dia panggil ibadatul al-abid, dan satu lagi ibadatul ahrar. Ibadat yang paling tinggi, anda tahu apa dia? Ibadat yang paling tinggi kita ibadat dengan niat untuk terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah. Yang tu kalau sampai peringkat tu, anda akan istiqamah. Sebab apa syukur? Tengok cerita Aisyah, dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang tahajud sampai bengkak kaki dia. Dia sebut, tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kenapa kamu ni bersungguh-sungguh untuk ibadat? Kan Allah dah ampunkan dosa kamu gini. Apa Nabi jawab? Ya Rasulullah, dosa kamu diampun, dimaafkan, dah kamu dijamin syurga, kenapa ibadat banyak lagi? Nabi jawab apa dia? Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Salahkah? Salah tak? Salah ke aku ibadat sebab nak terima kasih kepada Allah? Jadi anda akan istiqamah konsisten bila anda ibadat. Aku nak terima kasih sebab aku boleh semayang, Allah bagi. Aku boleh bernafas, Allah bagi. Anda boleh menangis, Allah bagi. Rasa khusyuk, Allah bagi. Kita syukur. Itu ibadat yang tinggi. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apa nama ni, kalau okey, satu itu namanya at-tauhid. Yang kedua, laju at-ta'wid. Saya laju ya. At-ta'wid, at-ta'wid maknanya biasakan, ulang, nak istiqamah, buat ulang banyak kali. Ulangnya, orang azan mari masjid, niat tak betul tak apa, anda riak tak apa, ulang. Baca Quran, orang tengok anda tak ikhlas tak apa, biar ulang banyak kali. Sebab tu semayang dari 5 waktu, zuhur hayya 'alas salah, ulang. Asar hayya 'alas salah, ulang. Anda ulang, zuhur buat, asar maghrib buat. Mula-mula buat. Orang perempuan tutup aurat, pakai sebab nak comel, pakai je lah, yang penting pakai. Kalau tak boleh tutup semua, mulakan sikit-sikit. Sehari seorak benang, hari pertama seorak benang, 2 orat benang, setahun dapatlah penuh. Pakailah macam mana pun. At-ta'wid maknanya ulang. Sebab tu tuan-tuan, anak kita kan Nabi ajar, umur 7 tahun suruh semayang. Dia tak semayang tak apa, suruh semayang. Kemudian tujuannya sampai 10 tahun. 10 tahun mula pukul. Tujuannya bukan 10 tahun, tujuannya bila balik. Budak laki-laki umur 14 baru balik, tapi umur 7 dah suruh
dia semayang tak betul tak apa, dia ambil wuduk, muka basuh, kaki tak basuh, tak apa, muka basuh, tangan tak basuh, biarkan, suruh semayang je. Ulang. Suami datang masjid, dia tak dengar, tidur betul, pergi je masjid. Isteri pergi masjid bang, tidur pandai, yang penting pergi. Itu takwid. Lepas betul anda ingat Allah, lepas tu anda takwid, anda ulang banyak kali. Dan kemudian apa, lepas anda ulang banyak kali sampai satu ketika dia panggil al-iqamah. Al-iqamah ni bukan iqamat semayang tu, al-iqamah masa tu dipanggil al-islah. Sampai satu ketika Allah akan tolong betulkan niat kita. Mula-mula ikut orang aja, pakai tudung, ikut orang, ada matlamat lain. Nanti Allah akan tolong anda untuk iqamah, untuk betulkan hati, betulkan niat. Dan akhir sekali lahirlah istiqamah. Kenapa istiqamah? Sebab anda boleh buat dengan mudah, berulang, sebab ada latihan. Penutup, Nabi kata istiqamah tu apa? Nabi sebutlah satu hadis, istiqamah ialah adwamuha wa in qalla, berterusan walaupun sikit. Ulang balik, berterusan walaupun sikit. Buat banyak kali, sikit tak apa. Nabi Muhammad punya istiqamah berterusan banyak. Semayang tahajud, sekali semayang surah Al-Baqarah habis. Kita imam baca satu buku surat pun dah habis. Malah kita, soalan saya, berterusan sikit-sikit tak apa. Okey, mana, cuba tengok, mana lebih utama, 10 kali 2 ataupun 2 kali 10? Mana lebih utama? 10 kali 2 dengan 2 kali 10. 10 kali 2 apa? 10 kali 2 20. 2 kali 10, yang mana lebih utama? Kalau ikut istiqamah, 10 kali 2 kali 10 sama je 20. Tapi 10 kali 2 maknanya anda buat 10 kali, walaupun 2 je, kecil-kecil tak apa, biar banyak kali. Tak faham sudah. Dia kena ulang. Cuba tengok, minta maaf penutup, cuba anda tengok ayat Quran turun pertama. Ayat Quran turun, dalam ayat Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra. Jadi dalam surah Iqra tu ada 3 kali Iqra. Iqra. Kenapa 3 kali? Baca dia banyak, baca sikit tak apa, ulang. Boleh faham tu? Jadi kalau tak boleh sekaligus tak apa, biar berulang. Macam kuliah saya, sekali tak apa, biar berulang. Setahun sekali tak apa, yang penting berulang. Sikit-sikit tak apa, jangan banyak-banyak. Sekian, semoga kita tutup dengan baca doa tadi. Ikut saya, sama-sama baca doa penutup. Allahumma urzuqna ala nahji al-istiqamah wa a'idna min mujibati an-nadamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami dapat istiqamah taat kepada kamu, dan selamatkanlah kami daripada menjadi orang yang rugi. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf.